Baik, kita sambung semula. Ini wakil penganjur diminta masuk ke dalam masjid untuk memulakan kuliah sifat solat Nabi SAW. Baik, ini ada beberapa soalan daripada tak tahulah Allah Alam dari mana-mana tentang kedudukan ambil wuduk dalam bilik air. Ambil wuduk dalam bilik air, sah ke tidak ambil wuduk dalam bilik air? Sah. Alhamdulillah. Kalau kita sah ambil wuduk dalam bilik air, maknanya mandi janabah dan bilik air pun sah lah. Sah. Takkan orang mandi janabah kalau rumah pula. Mandi kedua-duanya sah. Jadi permasalahannya macam mana pula nak niat. Niat ni, niat mesti dalam hati. Itu baru nama niat. Yang talafuz yang luar tu, lisan tu bukan niat. Innamal a'malu binniyat. Ijma' ulama, sepakat ulama bahawa niat dalam hati, bukan kat lisan. Ijma', termasuk Syafi'i. Kalau contohnya kita solat, cakap je aku nak solat usalli pada maghribi, tapi tak niat dalam hati, tak sah. Sebab niat dalam hati. Maknanya niat ambil wuduk pun serupalah dalam hati. Jadi masalahnya macam mana pula nak baca bismillah. Bismillah. Dia standby sebelum daripada kita masuk tandas, dah niat untuk ambil wuduk dengan bismillah. Ambil, masuklah wuduk dalam tandas, ambillah wuduk. Selesailah masalah tentang kedudukan ambil wuduk. Baik. Ni soalan lain berkaitan dengan lain-lain itu berkaitan dengan solat lah. Yang ni nanti kita jawab lepas daripada solat. Baik, kita sekarang dah 9.40. InsyaAllah kita habiskan pukul 11 ataupun 11.30 lah, sebab nak solat jemaah. Kita sambung tentang sifat solat Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kamu cinta Allah, ikutlah aku. Fattabi'uni. Fattabi'uni maknanya ikut Nabi. Ikut Nabi. Apa pun kena ikut Nabi. Nabi buat itu ibadah, kita ikut. Nabi cara haji, kita ikut. Nabi ambil wuduk, kita ikut. Nabi solat, kita ikut. Semua sekali ikut Nabi. Sebab yang itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan Nabi SAW sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu tengok aku solat. Sahih Bukhari. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu tengok aku solat. Jadi sekarang ni kita tak ada lagi video Nabi solat. Tak ada. Video dah tak ada. Buka YouTube tak jumpa dah. Tak jumpa. Jadi macam mana kita nak tahu Nabi solat? Kita tahu Nabi solat melalui hadis Nabi SAW. Barulah kita tahu. Baik. Yang Nabi sebut kepada sahabat, kamu nak solat, kamu tengok aku. Maknanya kalau kita nak solat, bukan kita tengok kepada orang lain. Tak, kita tengok Nabi. Ulama Syafi'i pun tengok Nabi. Tak tengok orang lain, tengok Rasulullah SAW. Sebab yang itu adalah arahan. Fattabi'uni, ikut Nabi. Kemudian Nabi juga arahkan dalam waktu yang sama, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu tengok aku solat. Jadi kita copy paste saja. Nabi buat macam tu, kita ikut macam tu. Tak perlu nak dikurangkan, tak perlu kita nak lebihkan. Cukup sekadar itu. Baik, rukun solat. Rukun solat ada 3. Satu, rukun qalbi, hati. 2, rukun qauli, lisan. Dan yang ketiga, rukun fi'li. Rukun qalbi, innamal a'malu binniyat. Amalan dihitung menurut niat. Kemudian rukun qauli, lisan, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Ummul Kitab, tasyahud akhir, selawat ke atas Nabi, dan salam. Kata Imam Syafi'i, tidak boleh membaca Al-Quran di dalam hati dan tidak dilafazkan oleh lisannya. Di qaul Syafi'i. Sementara rukun fi'li, perbuatan qiyam, berdiri,
Rukuk tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk atau duduk sujud tumakninah, duduk tasyahud akhir dan tertib. Kalau bahas tentang sifat solat Nabi, kat sini saya clash, saya konflik kat sini. Konfliknya saya sebut kat sini 13 rukun solat. 13 rukun kan? 13. Sebab saya nak present dengan orang Syafi'i. Saya nak beritahu tentang orang Syafi'i. Sebab saya present ni dengan orang Syafi'i. Kalau saya present dengan orang Hanafi, dia kata ustaz salah ni. Dia kata tak betul. Tak betul dia kata. Sebab dalam mazhab Hanafi dia kata bukan 13. Dia kata 9. Dalam mazhab Imam Ahmad dia kata 14. Pening kepada. Yang 14 yang 13 yang 9 mana satu. Jadi saya pun fikir-fikir, taruhlah dalam versi Syafi'i, selesai. 13 rukun solat. Baik, niat dalam hati. Rukun qauli iaitu rukun menggunakan percakapan lisan. Dan kata Imam Syafi'i tak boleh baca dalam hati. Baca Fatihah hati, dalam hati. Takbir dalam hati. Senyap je. Ada orang takbiratul ihram dia pakai silencer, exhaust dia, angkat tangan dia, tak bunyi, tak dengar, tak cakap, tak sebut, tak sah solat. Start je dah tak betul. Sebab tu kata Imam Syafi'i mesti dengan lisan. Dengar telinga, tak dengar telinga, khilaf. Dengar tak dengar, khilaf. Ada sebagian daripada ulama mewajibkan dengar dengan telinga sendiri. Syafi'i kata dengar dengan telinga. Syafi'i. Ahmad pun kata dengar telinga. Telinga mesti dengar bacaan. Dua ulama kata tak perlu dengar, cukup sebut saja. Dua ulama. Hanafi dan Malik kata sebut saja dengan lisan, walaupun tak dengar, sah solat. Tapi ijma' ulama kata mesti dengan lisan, mesti keluar. Allahu Akbar. Perlahan pun tak apa. Tak perlulah nak sampai satu masjid dengar, tak perlu. Dia dengar ataupun dia tak dengar, yang penting takbir mesti dengan lisan. Kalau kita duduk sebelah dalam saf, senyap dia, tak sah solat. Tak sah solat tu. Siapa nak beritahu? Kesian dia, tak nak pergi kuliah. Tak macam mana? Kesian, ramai orang macam tu. Walaupun dia pergi masjid, tapi dia buat macam tu. Mukadimah dia dah salah. Sebab tu ijma' ulama, rukun qauli mesti bil lisan. Rukun qauli bil lisan, ijma'. Cuma dengar tak dengar, khilaf. Dengan telinga masing-masing, khilaf. Ada kata wajib dengar, ada kata tak perlu wajib dengar, tapi sekadar keluar melalui lisan. Tapi ijma' mesti dengan lisan. Yang lain daripada itu, angkat tangan, baca surah, tasbih, yang itu hukumnya sunat saja. Kita masuk pembahasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, bila kamu mendirikan solat, sempurnakanlah wuduk, kemudian menghadap kiblat dan bertakbir, kemudian baca Fatihah. Bukhari Muslim. Nabi kata kamu nak solat, sempurnakan wuduk. Sempurna wuduk macam mana? Cara Nabi tadi lah sempurna. Sebab tu Nabi kata sempurnakan wuduk, bukan ambil wuduk. Sempurnakan wuduk. Jadi kalau kita nak refer sempurna wuduk macam mana? Nak ikut saya ukur siapa? Rasulullah lah. Final, tamat. Surat menyurat tak dilayani. Maknanya ikut cara Nabi ambil wuduk. Selesai. Tadi package kita dah habis. Kemudian Nabi kata menghadap kiblat. Kemudian bertakbir dan membaca Fatihah. Takbir ni, takbiratul ihram hukumnya adalah rukun. Angkat tangan sunat. Angkat tangan.
Dan Nabi SAW ada dua versi yang sahih angkat tangan. Dua versi yang sahih. Satu, Nabi SAW angkat tangan setentang dengan bahu. Satu lagi, Nabi SAW setentang dengan daun telinga. Ni dua je sahih. Dua je. Tak ada tiga, tak ada empat. Dua je yang sahih. Satu setentang bahu, setentang bahu. Allah. Satu lagi setentang dengan daun telinga. Itu je yang sahih. Saya nak tanya. Tadi orang tanya saya nak tanya orang pula. Daripada dua versi yang angkat takbir, yang mana satu mazhab Syafi'i? Telinga. Ijma' ulama kota tinggi? Ulama Google ke apa? Bau. Ada sebagian kata bau, ada sebagian kata telinga. Tapi saya pasti, saya buka dalam buku-buku lah orang budak-budak belajar sekolah-sekolah, semuanya kata sampai daun telinga. Seolah-olah yang itu mewakili Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitab muka surat 350, bab raf'al yadain fi takbir fi shalah. Imam Syafi'i bahas tentang angkat tangan, dua tangan ketika takbir dalam solat. Akhbarana Rabi', saya baca ilmiah ni. Akhbarana Rabi', akhbarana Syafi'i qala akhbarana Sufyan, sampailah kepada Abdullah bin Umar an abihi qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salah rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibayhi. Kata Syafi'i, akhbarana Asy-Syafi'i. Rabi' kata aku diberitahu oleh Asy-Syafi'i, tok guru dia lah. Kita ni Imam Syafi'i mengajar, Rabi' bin Sulaiman catat. Tok guru mengajar kat atas dia tulis Rabi' bin Sulaiman, anak murid Imam Syafi'i. Sebab tu kebanyakan daripada kita disebut akhbarana Rabi'. Rabi' adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Kalau tok guru hebat, anak murid hebat lah. Sebab tok guru dia hebat. Dia kata Syafi'i beritahu kepada aku, dia ambil hadis tentang kedudukan angkat tangan daripada Abdullah bin Umar, daripada bapaknya iaitu Umar Al-Khattab. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat, Umar kata aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salat, apabila Nabi nak takbir buka solat, rafa'a yadayhi, dia angkat kedua belah tangannya setentang dengan bahunya. Setentang dengan bahunya. Sebenarnya itu mazhab Syafi'i. Belakang catatan saya dah tulis muka surat 350, bab angkat tangan mazhab Syafi'i. Pasal tu saya buat kitab al-Qum. Manalah tahu ada orang pandai baca bahasa Arab, ni baca. Imam Syafi'i bawa dua hadis, satu angkat tangan sampai bahu, satu angkat tangan sampai telinga. Dia kata bahawa bagi pendapat aku, angkat tangan sampai bahu lebih kuat daripada angkat tangan sampai ke telinga. Dia bawa dua-dua hadis. Dan dia kata bahawa angkat tangan sampai ke bahu diriwayatkan oleh 12 orang sahabat. Mutawatir, dia kata, lebih kuat. Dia sendiri komen ni dalam kitab dia. Dia bawa dua hadis. Dia cermat, dia teliti, dia bawa dua hadis, dia komen dua hadis. Bagi aku, hadis yang pertama iaitu daripada Zuhri, daripada Umar Al-Khattab, dia kata lebih kuat berbanding dengan hadis angkat tangan sampai telinga. Sebab dia kata hadis sampai setentang dengan bahu diriwayatkan oleh 12 orang sahabat. Sahabat Nabi SAW riwayatkan 12, sama je angkat tangan setentang dengan bahu. Baik, yang tu versi Syafi'i. Tapi tak ada masalah lah nak angkat sampai telinga ke, nak angkat sampai ke bahu ke, tak ada masalah. Masalah sahih belaka, kedua-duanya sahih. Cuma persoalan tadi saya nak highlightkan, mana satu versi Syafi'i? Versi Syafi'i setentang bahu. Itu Syafi'i. Baik, kaedah takbir pula. Kaedah takbir, dia ada 3 cara. Satu, bersamaan dengan takbir Allahu Akbar, sama, serentak dengan angkat tangan. Satu lagi versi,
Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, dia angkat tangan selepas takbir, Allahu Akbar, baru Nabi angkat tangan. Kedua. Yang ketiga, Nabi SAW angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu, Allahu Akbar, baru takbir. Tiga-tiga Sahih Bukhari. 3 versi Nabi angkat tangan serentak, takbir dulu, ataupun angkat tangan dahulu. Masya Allah. Rupa-rupanya kita tengok Nabi ni berikan pilihan terbentang. Kamu nak pakai mana satu? Terbentang luas, tak ada boundary, tak ada sempadan. Ambil. Cuma Syafi'i pilih serentak dengan takbir angkat tangan, Allahu Akbar, serentak. Itu pilihan Syafi'i. Cuma saya hari ini kita bahas tentang sifat wuduk solat Nabi, kita tunjuk clear ni Nabi buat. Maknanya Nabi buat tiga-tiga Nabi buat. Bukhari belaka. Baik, kata Imam Syafi'i dalam bab niat. Niat diletakkan di tempat takbir. Tidak dibolehkan niat melainkan bersama dengan takbir. Allah upload niat. Allahu Akbar, upload, masukkan niat. Ini bahasa saintifik lah. Masukkan niat. Tidak didahulukan takbir dan tidak diakhirkan. Tak boleh niat dulu, tak boleh selepas takbir, tak boleh. Itu mazhab Syafi'i. Kata Imam An-Nawawi, maksud niat adalah kesengajaan menghadirkan perbuatan tersebut. Sengaja, aku solat. Sengaja tu, aku solat, sengaja. Dan dia kata bahawa meletakkan zat solat tersebut. Zat, apa dia solat nak buat? Solat subuh, solat duha, sebut duha, tapi dalam hati. Jadi ketika takbir, Allahu Akbar, siap upload niat. Bersih Syafi'i. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, niat, kata Imam Syafi'i, niat adalah rukun solat. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, niat adalah syarat sah solat. Niat adalah syarat sah solat. Beza tak? Beza tak rukun dengan syarat sah solat? Beza. Sebab syarat sah solat dia letak luar. Rukun dia duduk dalam. Sebab tu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, niat dulu, siap niat, Allahu Akbar. Sebab dia kata syarat sah solat duduk luar. Macam syarat sah solat menghadap kiblat, ambil wuduk, tutup aurat, syarat sah solat. Macam itulah pandangan Ahmad bin Hanbal. Syarat sah solat, niat adalah syarat sah solat, bukan rukun solat. Bukan rukun solat. Imam Syafi'i, niat adalah rukun solat. Mazhab Imam Abu Hanifah lagi luas. Kat mana nak niat? Start keluar rumah. Keluar rumah nak solat subuh, datang masjid, Allahu Akbar, cukup niat kat rumah tadi. Mazhab Imam Abu Hanifah lagi luas. Keluar rumah ada niat, dengan syarat tidak terpisah satu perbuatan lain. Pergi ngeteh dulu, tak jadi. Tadi nak niat keluar pergi solat, tiba-tiba bro ngeteh dulu, tak boleh. Dia tak boleh terhenti situ, dia kena terus niat tersebut, tidak ada penghalang. Itu sebab ngeteh juga. Dia boleh niat daripada rumah. Ini pembahasan ulama tentang kedudukan niat. Saya nak tunjukkan, bila sebut niat je, macam-macam pandangan ulama tentang bab niat. Keluasan sangat luas. Pendapat yang sangat luas. Baik, lepas kita takbir, ni takbir yang ni saya pakai model anak sendiri je lah. Nak panggil latih sekarang teruk pula, kena bayar. Panggil anak sendiri belanja nasi goreng USA je lah. Satu angkat tangan setentang dengan telinga, satu angkat tangan setentang dengan bahu. Tu telinga, satu setentang dengan bahu.
Baik, lepas kita angkat takbir, kita nak letak tangan kat mana? Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Satu lagi versi menggenggam tangan kanan di atas tangan kiri. Letak. Jadi letak tangan ni menurut ulama kaf ni tangan, pergelangan tangan. Pergelangan tangan, letak. Satu kata letak, satu lagi kata genggam. So kalau letak, ni letak. Sebab hadis ni dia tak kata genggam. Ulama dibahaskan hadis ni dia kata tak genggam, letak. Letak ya. Sebab ada hadis lain yakbi, Nabi genggam, maknanya genggam. Kan beza. Satu letak, wadu'a, letak, satu lagi genggam. Jadi dia ada dua kaedah, genggam ataupun letak. Baik, daripada Wa'il bin Hujrin bahawa Rasulullah SAW meletakkan tangan di atas dada. Nabi letakkan tangan atas dada. Dada. Tangan atas dada. Letak tangan ni ada tiga versi. Tiga versi. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, letak tangan bawah pusat. Bawah pusat. Kalau kita tengok orang-orang yang mazhab Hanafi, macam ni apa? Bawah pusat. Kalau mazhab Imam Syafi'i, antara pusat dan dada. Pusat dan dada. Tapi letak bawah pusat, kata Bukhari, hadis tu mungkar. Kata Imam Bukhari, hadis yang letak bawah pusat, hadis tu mungkar. Hadis dhaif. Bukhari kata tu. Bukhari komen hadis tu. Layaklah dia kompeten bab tu. Bab hadis tu memanglah siapa boleh lawan Bukhari. Dia kata hadis tu mungkar. Tak kuat. Tinggal dua, antara pusat dan lutut lah. Mana pula nak letak antara pusat dan dada. Antara pusat dan dada. Masalahnya antara pusat dan dada, hadis tak ada. Hadis tak ada. Tapi pendapat ada. Pendapat ada, hadis tak ada. Jadi ada hadis, iaitu Nabi SAW letak atas dada. Okay. Jadi itu masing-masing lah, pendapat masing-masing. Orang kata ni, orang kata ni, itu pulang pada dia lah. Okay. Bila Nabi dah letak tangan, maka jadi letak tangan genggam ataupun letak ya. Dia tak kata genggam. Yang tadi kata genggam, satu letak. Baik, pilihlah mana-mana. Bila Nabi ni letak tangan, bila Nabi nak solat, kenapa Nabi mengarahkan pandangan ke tempat sujud? Tempat sujud. Maknanya Nabi dah tak tengok lain lah. Tak adalah macam kita tengok jam, buat benda ni. Tak ada. Soalnya Nabi SAW tengok tempat sujud saja. Kemudian baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, sebagaimana biasa kita baca, itu juga sahih. Ataupun Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, itu juga sahih. Pilihlah mana-mana. Tapi saya tak letakkan kat sini sebab orang amalkan tu dah bagus satu, teruskan aja. Kemudian lepas habis doa iftitah, Nabi ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ta'awuz sebelum baca Fatihah. Kemudian Nabi membaca Fatihah. Tiada solat bagi sesiapa yang tidak membaca Ummul Quran, Bukhari. Dan bahawa Rasulullah SAW membaca Fatihah ayat demi ayat, tartil. Tartil, sahabat dengar Nabi ni baca bitartil. Tartil apa? Waqaf berhenti. Waqaf berhenti, itu maksud tartil. Memberikan hak kepada ayat. Panjang baca panjang, waqaf berhenti. Kita biasa kalau solat tarawih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kau senampas semua. Sunnah berhenti.
Sunnah. Dapat pahala tak? Sebab Nabi baca tartil. Ini saya bukan cakap yang kat sini lah, ni yang dekat Zimbabwe. Biasa macam tu. Masih Zimbabwe ni kena ustaz ni. Tak ada yang kena kota tinggi. Nasib lah tu kalau kena kota tinggi. Kemudian lepas habis Fatihah membaca, Nabi ni dia bila takbir ni, Abu Hurairah tengok Nabi ni hunaihatan. Nabi berhenti seketika, diam. Maka diamnya Nabi itu adalah tanda Nabi sedang membaca doa iftitah. Diam. Dia Abu Hurairah yang kata. Baik. Kemudian lepas daripada membaca Fatihah, bacalah surah. Bila baca Fatihah, habis baca Fatihah, kita sebut amin. Amin dalam mazhab Syafi'i baca kuat ke baca perlahan? Baca? Ini yang ini tak khilaf hari ni. Ada baca kuat sikit, ada baca perlahan sikit. Dalam mazhab Syafi'i, baca takmin hanya terdengar pada telinga masing-masing saja. Hanya terdengar pada telinga masing-masing. Tak payahlah amin. Imam saja kuat. Sebab imam beri isyarat Fatihah dia dah habis. Isyarat bagi orang belakang. Bagi makmum tiada keperluan. Wallahu sami'un basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Amin. Cukup perlahan. Jadi kata Imam Syafi'i, jangan ganggu orang sebelah. Cerita pasal orang sebelah dalam Firamdi itu memang dia lah selalu ganggu ada orang sebelah. Tapi dalam solat jangan ganggu orang sebelah dengan bacaan yang kuat. Kemudian habis saja baca Fatihah, Nabi diam seketika lagi. Diam seketika inilah dalam Syafi'i bahawa makmum kena baca Fatihah ketika diam seketika. Beri ruang bagi makmum. Bab tu khilaf lah. Ada kata bukan. Yang itu bukan ruang untuk Fatihah. Yang itu adalah ruang untuk seketika berehat. Kemudian seterusnya membaca surah pada rakaat 1, 2, 3, 4. Rakaat pertama, kedua, biasa kan kita baca surah? Biasa kan? Rakaat ketiga dan keempat ada hadis yang Nabi juga baca surah. Tapi kalau rakaat disebut perlahan, Nabi baca perlahan lah. Nabi baca perlahan. Yang kuat memanglah, yang dua tu memang kuat lah. Yang perlahan Nabi baca perlahan. Dalam mazhab Syafi'i juga disunahkan baca surah di rakaat ketiga dan keempat. Sebenarnya disunahkan baca surah rakaat ketiga dan keempat. Jadi advice saya, nasihat saya bagi orang-orang yang jadi imam, siapa pun, standby kan surah pendek-pendek untuk 3 dan 4. Inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad, untuk yang 3 dan 4. Standby, dapat fadilat sunat. Satu lagi, mudahkan orang belakang habis Fatihah dia. Mudahkan makmum habiskan Fatihah. Sebab bila kita solat, ada orang muda daripada sujud nak kepada bangun qiyam, Allahu Akbar, sak bangun. Ada orang umur 80, dia bangun pakai hidrolik. Dah pakai hidrolik, dia punya suspension dia ada dalam masalah. Pakai hidrolik nak bangun samsung baru siap atas. Waktu dia berdiri, barangkali imam dah baca Maliki Yaumiddin kerana lambat pergerakannya. Jadi kita baca surah, mudah-mudahan selesaikan Fatihah, bantu untuk selesaikan masalah. Habis baca surah, Nabi SAW berhenti seketika lagi. Bukan habis baca surah terus rukuk, dah berhenti seketika lagi. Ni tadi letak dengan genggam dan letak. Ni semua belanja nasi goreng USA je, kan? Baik, takbir intiqal, pindah rukun, mengangkat tangan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW mengangkat tangan serta bahu ketika iftitah salat, ketika takbir, rukuk dan ketika bangkit daripada kepala. Nabi angkat tangan 3 kali. Takbir atau ihram, nak rukuk, nak iktidal, angkat tangan. Rakaat pertama. Rakaat kedua, untuk
untuk rokok dan untuk i'tidal, angkat tangan. Jadi jangan malaslah angkat tangan. Ada orang bila dia nak rokok, habis dia baca surah Allah Akbar, dia malas benar. Tambahkan fadilat sunnah, Nabi angkat tangan nak rokok, angkat tangan. Begitulah juga lepas rokok nak i'tidal, Nabi angkat tangan lagi. Nabi angkat tangan lagi. Maknanya setiap rakaat pertama 3 kali angkat tangan, rakaat berikut angkat tangan 2 kali. Sama dengan pendapat Syafi'i. Sama. Imam Syafi'i pun kata sunat mustahab angkat tangan pada setiap pergerakan untuk rokok dan i'tidal. Baik, ketika mana dia nak rokok, dia takbir, dipanggil sebagai takbir intiqal, takbir pindah rukun. Dari Wa'il bin Hujrin bahawa Nabi SAW bila rokok merenggangkan jari jemarinya, renggang. Ini dapat dalam kamera nampak punggung saya pula. Renggang. Kita dapat dia renggang. Dan kata Wa'il bin Hujrin, Nabi seolah-olah genggam, cengkam lututnya. Beza tak orang yang letak lagi malas dengan orang yang genggam? Beza tak? Nampak tak mujahadah, kesungguhan tak sama? Nampak tak Nabi bersungguh? Sampai genggam, sungguh pun nampak. Sahabat tengok bersungguh, mujahadah sungguh, bukan macam 3 hari je tak makan, sampai genggam betul. Rasulullah SAW tidak menundukkan kepalanya dan tidak mengangkat kepalanya. Bila rokok, punggung Nabi dengan kepala itu sama. Kepala tidak direndahkan dari punggung, sama. Tidak angkat dan tidak direndahkan dari punggungnya, sama. Umpama kata sahabat, kami letakkan satu bekas air atas badannya yang tidak tumpah, tak tumpah, maintain. Kita air yang dah letak tutup pun tumpah juga. Letak sama rata je. Sunnah lah ni. Sunnah. Jangan kepala rendah lagi. Dah. Nanti kepala rendah untuk sujud. Yang itu tak perlu. Yang itu rokok sekadar itu saja. Iaitu ketika mana kita rokok, maka kita disunnahkan sama kepala, tingginya sama dengan punggung. Tidak ditingkatkan, tidak direndahkan. Ini kata sahabat berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan juga Abu Daud. Kemudian kita tumakninah sambil zikir. Subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau lafaz untuk rukuk boleh pakai satu je untuk rukuk, subhana rabbiyal azim. Tapi lagi satu zikir yang Nabi ajar boleh pakai dua-dua untuk rukuk dan sujud. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, aku mohon taubat kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Rokok taubat kepada Allah. Rokok taubat kepada Allah. Rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika Nabi SAW melihat orang yang rokok, kemudian terus bangkit tanpa tumakninah, terus bangkit. Nabi kata, berat ni, tuan-tuan tengok tu. Kalau dia mati dalam keadaan begini, maka dia mati bukan dalam agama Muhammad. Na'udzubillah. Kalau mati macam ni, kata Nabi, maka dia bukan mati dalam agama Muhammad. Rokok dengan tidak yang sewajarnya, tanpa tumakninah, bangkit saja. Kata Nabi, kalau mati bukan agama Muhammad. Berat tu. Agama mana nak bawa? Masuk kubur. Agama lain kena pelangkung semua. Dan sambil kita tasbih subhanallah
kalau sempat kita solat jemaah satu kali, sekali imam dah bangun nak iktidal, ikut imam, sempat sekali, sempat tiga kali. Itu proses solat berjemaah depend pada kedudukan kesesuaian. Sebab tu saya tidak statetkan berapa kali. Kemudian bila kita rokok, kita nak iktidal, mengangkat kedua belah tangan daripada rokok dengan takbir dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Mengangkat punggungnya dari rokok sambil mengucapkan semoga Sami Allahu liman hamidah. Bila Nabi SAW Sami Allahu liman hamidah, Allah liman hamidah, teruk ini cameraman. Maka bila Nabi lurus tangan, Nabi dah letak tangan, berdiri, Nabi ucapkan Rabbana lakal hamd. Berdiri. Maknanya dia ambil proses berdiri lah. Betulkan lagi kamera. Apabila ada sebagian daripada ulama kata bahawa bila imam sebut Sami Allah liman hamidah, maka makmum pun mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Ada sebagian daripada ulama kata tak, Sami Allah liman hamidah untuk imam, sementara bagi makmum Rabbana walakal hamd. Ada dua versi pendapat. Kalau Syafi'i, dia kata Sami Allah liman hamidah imam, adalah juga makmum kena baca Sami Allah liman hamidah. Itu versi Syafi'i. Pendapat yang lain kata Abu Hanifah, Rabbana walakal hamd untuk makmum, imam cukup Sami Allah liman hamidah. Khilaf. Baik, Nabi SAW sebut Allah Azza wa Jalla tidak akan memandang solat seorang hamba yang tidak tegak punggungnya antara rukuk dan sujud. Allah tak pandang antara rukuk dan sujud, berdiri tak tegak, tak betul-betul tegak, terus nak sujud, Allah tidak akan pandang solatnya. Tak pandang, buang, tak ada nilai di sisi Allah SWT. Waliyahzubillah. Baik, saya nak bahas lepas kita Sami Allah liman hamidah, kat mana nak letak tangan? Sami Allah liman hamidah. Ada orang kita tengok Rabbana lakal hamd, letak tangan macam tu, kan? Ada orang luruskan tangan. Mana satu nak pakai? Lurus. Sebab apa nak lurus? Kalau pelajar ni dia tak berhenti ke situ, lurus, ada dah best. Dia kena tanya balik sebab apa kita nak pakai lurus. Sebab berdiri. Kalau berdiri, Nabi selalu letak tangan atas dada. Sebab Nabi berdiri lah. Sebab tu pembahasan disebut khilaf. Ada sebagian ulama kata bila Nabi berdiri, Nabi akan letak atas dadanya. Jadi the word berdiri tu, qiyam tu, apa-apa pun berdiri. Baca Fatihah berdiri, tidak berdiri juga ada kita. Berdiri juga. Maka dia kata letak tangan atas dada ke, atas perut ke, letak. Satu pendapat. Jumhur ulama, 4 orang, Hanafi, Malik, Syafi'i dan juga Ahmad bin Hanbal, dia kata lurus, tak boleh letak. Sebab menurut mereka hadis dhaif pun tak ada Nabi letak tangan lepas iktidal, tak ada. Hadis dhaif pun tak ada. Apatah lagi hadis sahih. Pasal tu A'immatul Arba', 4 orang ulama kata letak tangan lurus. Bila lurus, Rabbana walakal hamd, Tuhan kami, bagimu segala pujian. Kita puji Allah SWT. Puji orang puji kita, handsome ke, pandai ke, kita puji Allah sebenarnya, milik sebenar kepujian tersebut, bukan kita. Rabbana walakal hamd. Walaupun memang ada ulama dia kata bahawa letak tangan atas dada ke lepas iktidal, itu terulang. Tapi 4 orang ulama kata lurus dan tidak ada dalil yang letak tangan atas dada.
Baik, bila sujud? Bila kita daripada i'tidal nak sujud, Nabi SAW sebut la yabruk kama yabrukul ba'ir. Jangan kamu sujud sebagaimana sujudnya seekor unta. Nak turun ni. Dan kata Nabi, jangan kamu sujud sebagaimana turunnya seekor unta. Pernah tak tengok unta turun? Pernah. Unta pakai apa? Unta pakai apa dulu nak turun? Manalah unta turun pakai kepala. Kapal terbang pun tak buat macam tu. Patut-patutlah nak tipu pun. Unta turun pakai kaki depan, tapi pakai lutut, kan? Dia bengkokkan dan dia turun. Nabi kata jangan turun sebagaimana turunnya unta. Yang ini panggil lafaz mushtarak, lafaz yang ada makna yang barangkali ada dua. Kerana itu sebahagian daripada ulama kata jangan turun sebagaimana turunnya unta, maknanya jangan turun pakai lutut, sebab dia turun pakai lutut. Sebab unta turun pakai lutut. Ada sebahagian daripada ulama kata bahawa memang pun bahawa tangan unta adalah duduk ke depan, maka turun pakai tangan. Pasal unta turun pakai tangan dia dulu. Sebab memang bahasa Arab, dua tangan, dua kaki kat depan panggil tangan. Dua kaki unta bermakna dua kaki belakang. Dua tangan unta bermakna dua kaki depan. Kalau bahasa Melayu semua kaki. Nak masak mana sop, pakai sop kaki je lah. Maka orang pun hentam semua kaki. Tapi kalau orang Arab dia tanya nak masak sop yang mana satu, dia kata pakai tangan, pakai kaki depan. Itu beza bahasa Arab lah. Sebab kita bahasa Melayu, binatang tak ada tangan, binatang ada kaki saja. Tapi bahasa Arab dia kata yang depan tangan, sebab dia nak mudah letakkan perkara tersebut. Baik, bermakna khilaf. Sama ada letak tangan dulu, landing, sujud, ataupun lutut dulu. Mana satu Syafi'i? Lutut. Tangan. Tangan lutut. Tak apalah, kita ringkaskan kata bahawa Imam Syafi'i kata turun pakai lutut dulu. Turun lutut. Lutut sakit. Turun tangan dulu. Jangan turun kepala dulu sudah. Tak pernah umur orang buat. Ini power betul orang ni boleh turun pakai kepala dulu. Okey, jadi ni pilihan lah, pilihan. Ada sebahagian ulama mazhab Imam Ahmad dia kata bahawa turun pakai tangan dulu. Sebab hadis ni jangan turun pakai sebagaimana turunnya unta. Pasal itulah ulama bab tu macam mana ni nak faham. Ada berkata faham bab ni, ada orang faham cara macam ni. Tak sama cara dia faham. Betul juga, masing-masing betul cara dia. Kata Imam Syafi'i bahawa unta turun pakai lutut. Maka kerana tu pakai turun pakai lutut. Kata Imam Ahmad yang lutut tu tangan lah. Betul juga. Jadi sampai bila pun tak habis, sampai ke subuh kita bahas bab ni. Jadi kerana itulah bila khilaf ni lapang dada lah, berlapang dada dengan khilaf ulama. Sebab mereka tu khilaf, untung kita untung sebab kajian ilmiah mereka pakai. Mereka yang buat kajian tersebut, kita ambil buah makan je. Tak payah nak berperang, tak payah belajar bahasa Arab, siap dah. Tak payah pening-pening, mudah saja. Jadi mereka lah yang bersusah payah. Bila susah payah, maka banyaklah pahala mereka dapat. Mereka lebih banyak dapat pahala kerana ijtihad mereka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW turun dengan takbir dengan mendahulukan kedua lututnya dan tangannya. Nabi dulukan lutut dan tangannya. Maknanya yang ini versi Syafi'i, lutut turun dahulu. Rasulullah SAW sebut umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 tulang. 7 tulang. Jabhah, Nabi tunjuk hidung. Jabhah, tapi Nabi tunjuk hidung. Hari itu ketika Nabi beritahu kepada sahabat,
Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 tulang. Jabhah, Nabi tunjuk hidung. Tapi Nabi sebut dahi. Dahi, jabhah tu dahi, tapi Nabi tunjuk hidung. Jadi kerana itu, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sujud kena hidung dan juga kena dahi sekali. Tak boleh tak kena hidung, kena dulu, sebab Nabi tunjuk hidung. Dalam mazhab Syafi'i, sujud pakai jabhah, dahi, hidung hukumnya sunnah. Tak kira hidung mancung ke tak mancung ke, kena lantai. Hidung kena lantai. Kemudian sujud juga menggunakan 2 tapak tangan dan juga 2 lutut dan juga jari jemari. Dari Abu Buhainah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bila solat dan bersujud mengembangkan di antara 2 tangannya sehingga ternampak putih bahagian ketiak. Nabi buka tangan, buka. Nabi tak buat macam itu, tutup. Nabi buka tangan. Tapi jangan siku sebelah pula. Buka tangan. Dan kata sahabat Ibnu Buhainah, aku nampak ketiak Nabi putih. Oh, putih ketiak Nabi. Kita macam-macam kering dah pakai. Tak putih juga. Putih ketiak Nabi. Maknanya nampak ketiak ni taklah aib. Nampak ketiak orang tu taklah aib. Tapi ketiak orang lelaki lah. Taklah aib, taklah memalukan. Sebab ni dalam solat ni sahabat nampak ketiak Nabi putih. Putih ketiak Nabi. Dan terbukalah. Maknanya jubah Nabi tu besar. Dia punya lengan tu sampai nampak ketiak Nabi yang putih. Baik, nak letak tangan ni bila Nabi sujud, kalau tadi rukuk, Nabi kembang jari. Kembang. Tapi bila sujud, Nabi rapat jari arah kiblat. Dia tak kembang. Dia tak kembangkan jari, rapat. Itu beza rukuk dengan sujud. Maknanya bila kita sujud ni, jari menghadap kiblat semua, rapat. Jangan kembang. Semua kalau kembang ni macam-macam dia hadap ni. South Africa ada, Mongol ada. Dia tak ada kiblat. Ada kiblat yang kecil. Ada kiblat. Menghadap kiblat, semua jari jemarinya ke arah kiblat. Baik, nak letak 2 tangan setentang dengan bahu, dan Nabi juga meletakkan tangan setentang dengan daun telinga. Daun telinga. Kita sujud setentang dengan daun telinga pun boleh, setentang dengan bahu pun sama. Sama macam takbiratul ihram. Sama. Bila sujud sama juga. Nabi setentang dengan bahu, tangannya atas lantai, dan juga ada satu versi Nabi SAW setentang dengan bahunya ketika disujud. Menghadapkan jari jemari kakinya ke arah kiblat dan merapatkan kedua tumitnya. Tumit. Selalu kita tengok orang solat, bila disujud kaki dibuka kan? Tapi sunnah sebenarnya dirapatkan kedua belah kaki. Dirapatkan kedua belah kaki. Kemudian banyakkan bila sujud, banyakkan zikrullah. Nabi SAW sebut makana ma yakunul abdu, dekatnya seorang hamba ketika mana dia sujud, dan banyakkan berdoa ketika sujud. Bersungguhlah kamu berdoa ketika mana kamu dalam sujud. Baik, Nabi ada tak kata sujud yang mana satu? Tak ada kan? Tak ada. Maknanya kalau kita solat subuh tadi ada 4 kali sujud, 4 Nabi sebut fa'aksirud du'a, fa'ijtahidud du'a, banyakkan doa dan bersungguh-sungguh doa dalam sujud. Tapi Nabi tak stated, Nabi tak beritahu sujud yang mana satu. Bermakna mana-mana sujud banyakkan doa. Tak perlulah sujud yang terakhir baru nak doa. Ada orang kadang-kadang sujud yang terakhir itulah yang dia nak upload doa. Oi, panjangnya Pak Imam ni. Sebab doa sujud yang terakhir baru dia nak masukkan doa. Sedangkan Nabi kata fa'aksirud doa fi sujud, banyakkan doa dalam sujud. Mana-mana pun sujud, tidak disebut sujud yang terakhir. Sujud mana-mana pun banyakkan doa. Mintalah anak soleh, isteri soleha, minta yang baik-baik.
Ini kaedah Nabi sujud. Nabi merapatkan kakinya. Nabi merapatkan dua belah kakinya. Sunnah. Apa beza kalau buka dengan tutup? Kalau buka, maka banyaklah tempat kita boleh tengok. Kalau tutup, tempat yang terhad boleh ditengok. Tempat yang terhad. Macam inilah ahlak Nabi. Nabi rapatkan kakinya. Masya Allah. Nice. Sangat elok lah Nabi buat ahlak Nabi. Dan juga yang letak sampai telinga, yang macam itulah sujud letak sampai telinga, tentang telinga ataupun setentang dengan bahu. Tutup pulanglah. Tuan-tuan nak letak mana satu tu sah saja, kita ada masalah. Cuma rapatkan kaki ketika mana sujud. Bukan buka. Oi, nampak dulu ada parut jatuh basikal kat betis. Semua orang nampak ni. Ni Iman kau jatuh basikal ke dulu? Ni mesti ni dulu nakal ni. Duduk antara dua sujud, mengangkat kepalanya dari sujud sampai bertakbir, membentangkan kaki kiri dari atas dengan tenang, iaitu duduk iftirash. Ini mazhab Syafi'i lah, duduk iftirash, duduk antara dua sujud, mendirikan kaki kanan serta menghadapkan jari kemarinya ke arah kiblat, tumaninah zikir sambil berdoa, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Tuhanku ampunkan dosa-dosaku, Tuhanku ampunkan dosa-dosaku. Dalam hadis Nabi SAW dia sebut Rabbighfirli ini 3 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nabi maksum minta ampun dalam solat. Kita faham tu ya Allah. Rasulullah tu masih lagi Rabbighfirli, Tuhanku ampunkan aku, Tuhanku ampunkan aku. Nabi ulang 3 kali. Duduk antara sujud. Maknanya dalam solat ni package taubat ada. Package taubat pun ada dalam solat. Minta ampunan kepada Allah, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Tuhanku ampunkan aku, ampunkan aku. Kalau Imam Syafi'i duduk dipanggil sebagai duduk iftirash. Ada lagi satu duduk yang kata Abdullah bin Abbas, iaitu duduk al-iq'a. Susah saya nak ejul. Al-iq'a. Alif qaf ain alif hamzah. Al-iq'a. Tulis dalam bahasa Melayu payah. Jadilah macam tu. Al-iq'a. Al-iq'a ni adalah duduk di atas 2 tumit. Duduk atas 2 tumit. Siapa boleh tunjuk model duduk atas 2 tumit? Siapa boleh tunjuk? Duduk atas 2 tumit. Itu duduk al-iq'a. Riwayat Imam Muslim. Sahih. Nabi kadang-kadang duduk macam tu, kadang-kadang Nabi duduk iftirash. Tapi dalam Syafi'i pilih iftirash. Iftirash yang macam biasa lah, duduk antara 2 sujud. Ni duduk antara 2 sujud. Jadi kalau yang dalam menjadi pengantin lama tu, sesekali jadi pengantin baru balik. Masa jadi pengantin baru kan rapat je. Praktis lah, mana tahu ada peluang jadi pengantin lagi. Kena rapatkan jari jemari ke arah kiblat. Kemudian bila nak bangun, dua kali sujud nak bangun. Dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu bahawa dia melihat Nabi SAW sedang solat apabila berada pada rakaat ganjil, Rasulullah tidak bangun sehingga duduk dengan tegak. Duduk ketika nak bangun, Nabi duduk seketika. Yang ini jilsah, duduk, dipanggil jilsatul istirahah, duduk istirahat, duduk seketika.
Yang ini kaul Imam Syafi'i dan Malik, duduk seketika, istirahat. Bila duduk istirahat, tak ada zikir ketika itu, hanya takbir intikal, Allahu Akbar. Tiada zikir khas untuk duduk istirahat, tak ada. Yang ada adalah takbir intikal, pindah rukun, ada. Itu versi Syafi'i dan Malik. Versi Hanafi dan Ahmad, dia ambil hadis lain dari Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bangun di atas dua tumitnya. Dia terus tadi macam tadi duduk iq'a', duduk iq'a' tadi, Nabi terus bangun. Nabi terus bangun. Jadi dia ada versi dua lah. Satu duduk istirahat, satu tanpa duduk istirahat. Syafi'i pilih istirahat, yang lain-lain tak pilih istirahat. Aksar daripada Abdul Rahman bin Yazid, aku melihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bangkit berdiri, tidak duduk. Dia bangkit di atas dua tumit kakinya pada rakaat pertama dan ketiga. Dia tekan lutut dia je. Dia nak bangun, duduk atas tumit, dan dia berdiri tekan pakai lutut dia. Dia bangun. Seterusnya duduk tasyahud awal. Duduk iftirash lah pada rakaat yang kedua. Apabila duduk di dalam solat, meletakkan tangan kanan di atas perutnya yang kanan dan menggenggam semua jarinya, memberi isyarat dengan jari telunjuk yang bersebelahan dengan ibu jari ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Menggenggam semua jarinya kecuali jari telunjuk ke arah kiblat. Genggam. Kalau Imam Syafi'i, genggam seluruh jari kecuali jari telunjuk. Genggam. Macam ni kalau Syafi'i, ni genggam. Ni versi Syafi'i, genggam semua jari kecuali jari telunjuk hadap kiblat. Genggam, semua jari genggam. Kaul Ahmad bin Hanbal, dia kata di bawah hadis bahawa Nabi SAW salasa wa khamsi, 53. Salasa wa khamsi, bukan majun kuat salasa. Tahu majun kuat salasa? Ni salasa wa khamsin, 53. Duduk tangan tu digenggam cara 53. Macam mana duduk 53? Syafi'i genggam semua, satu jari ke arah kiblat. Maknanya jari ke arah kiblat masih terpijak ni. Bila arah kiblat, betul, arah kiblat, kiblat, arah kiblat, sana depan jari ke arah kiblat. Baik, salasa wa khamsi, kata Imam Ahmad bin Hanbal, sahabat tengok bahawa Nabi SAW bila dia duduk, dia genggam dengan cara salasa wa khamsi, 53. Ni 53 duduk. Ni tangan 53. Ni 5. Ni 3. Salasa wa khamsin. Ada yang Nabi duduk macam tu, ada yang Nabi genggam. Syafi'i pilih genggam semua kecuali jari telunjuk. Genggam semua, genggam. Sambil membaca tasyahud, At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah sampai habis. Kalau versi Syafi'i, tasyahud awal sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau versi Imam Ahmad bin Hanbal sampai asyhadu an la ilaha illallah, bangun. Itu versi yang tak samalah tasyahud. Kemudian menggerakkan jari, nanti kita akan pergi kepada pembahasan tentang menggerakkan jari. Ini menggenggam semua jari kecuali jari telunjuk ke arah kiblat. Semua jari genggam. Dengan kaki kanan dibentangkan, punggung duduk di atas kaki kiri. Di versi Syafi'i lah. Semua jari kecuali hanya jari telunjuk saja yang hadapkan ke arah kiblat. Tasyahud akhir, bahawa Rasulullah SAW duduk tasyahud akhir dengan tawarruk. Tawarruk ni maknanya yang biasa kita duduk tasyahud akhir lah tu, duduk tawarruk.
iaitu meletakkan kaki kiri di bawah paha dan menegakkan kaki kanannya. Itu dipanggil duduk sebagai duduk tawarruk. Imam Syafi'i ketika tasyahud akhir duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Duduk tasyahud awal duduk iftirash. Itu mesti Imam Syafi'i. Tetapi kadang-kala dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW tasyahud akhir, ketika duduk tasyahud akhir, dia duduk iftirash. Maknanya bukan semadangnya Nabi duduk tawarruk, tak. Riwayat Imam Muslim, kadang-kadang juga Nabi duduk iftirash ketika tasyahud akhir. Pasal itulah Imam Abu Hanifah kata bahawa duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir sama je, tak ada beza. Sebab Nabi juga duduk iftirash ketika tasyahud akhir. Jadi tak payah nak gaduh lah. Maknanya orang ni kadang-kadang duduk tawarruk, kadang-kadang orang ni duduk iftirash. Itu tengok kepada masing-masing lah. Semua dapat fadilat sunnah, semua dapat sunnah. Semua Nabi pun pernah buat. Kemudian sambungan yang terakhir, baca Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad sampailah kepada innaka Hamidum Majid. Habislah kita baca tentang tasyahud. Saya letakkan kaul Malik dengan Ahmad tu nanti panjang pembahasan dia, tak apalah saya tak payah bahas. Kita ambil itu saja pendapat ulama. Ini duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. Tawarruk. Ataupun duduk iftirash. Mana-mana lah. Kalau orang tu tengok dalam saf dia yang sempit, kan, yang agak terbatas, duduklah iftirash. Kalau dia tengok saf dia tu lapang, duduklah tawarruk. Tengok kesesuaian. Maknanya bukan kita ni mesti fix kat situ. Tak. Ada pilihan. Bawalah pilihan. Ada pilihan. Sebab tak dapat juga sunnah. Masih dapat juga sunnah Nabi SAW. Maknanya pilihan. Orang kaki sakit, ada orang mengadu saya tak boleh duduk tawarruk ustaz, saya kaki sakit. Duduklah iftirash. Tak masalah. Tak iftirash. Sebab memang pun ada hadisnya yang Nabi duduk tasyahud akhir dengan duduk iftirash. Baik, Nabi SAW sebut apabila kamu bertasyahud, hendaklah minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Jangan beri salam sebelum minta doa kepada Allah 4 perkara. Nabi pesan, apabila kamu bertasyahud, maknanya ketika tasyahud akhir, yang orang panggil tahiyat akhir, sebenarnya tasyahud akhir. Kalau ketika kita dalam posisi tasyahud akhir, Nabi kata jangan beri salam sebelum minta 4 perkara kepada Allah SWT. 4 perkara besar. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang pertama, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada azab neraka jahannam. InsyaAllah. Azab neraka jahannam. Satu dengan nisbah api dunia, 70 nisbah neraka jahannam. Pasal itu Nabi ajar the most high impact, paling dahsyat neraka jahannam. Minta perlindungan. Dan Nabi SAW sebut tak ada seorang pun yang terkecuali. Dengar ni, saya cakap ni, tiada seorang pun yang terkecuali untuk menyeberang bawahnya kawah neraka jahannam. Tak ada seorang terkecuali. Nobody excluded. Tak ada seorang pun terkecuali. Sahabat tanya, termasukmu wahai Rasulullah? Ya, termasuk aku. Nobody excluded. Tak ada terkecuali yang menyeberang masuk syurga bawahnya neraka jahannam. Tak ada orang yang kecuali, kata Nabi. Pasal tu Nabi sayang kat kita. Minta dulu doa ni sebelum beri salam. Doa online. Doa online dalam solat, online. Minta perlindungan daripada azab neraka jahannam. Neraka jahannam ni, orang yang menyeberang
kata Nabi, adalah seumpama kilat. Ada orang yang menyeberang seumpama kedipan mata. Kedipan mata. Ada yang berlari kencang, ada yang merangkak, ada yang dikait, kalalip, keluar daripada kawah neraka jahanam tu pengait-pengait kalalip daripada api, sehingga dia kait orang tersebut cedera. Orang tersebut cedera, berdarah, merangkak. Ada yang tersembam dalam neraka jahanam. Nabi ajar sebab Nabi sayang kita. So jangan beri salam dulu. Ingat ni, muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi ajar, fal yasta'iz billah min arma, minta perlindungan kepada Allah sungguh-sungguh sebelum kamu beri salam. Jangan salah Nabi lagi dah. Nabi ajar dah, A to Z, minta perlindungan daripada neraka jahanam. Satu nisbah api dunia berbanding dengan 70 kali ganda. Tuan-tuan ambil lighter. Cuba cucur jari. Ada orang ready cucur jari. Hidupkan lighter, cucur jari, ulurkan jari. Satu nisbah 70. Neraka jahanam, kata Nabi SAW, apinya berwarna hitam gelap. Pernah tengok api warna hitam? Kita tak pernah tengok lagi. Api warna merah biasa tengok. Api warna biru kita pernah tengok. Api warna hijau pernah tengok. Tapi api yang nyalaannya warna hitam, kita tak pernah tengok. Tapi kata Nabi SAW, neraka jahanam apinya, nyalaannya berwarna hitam. InsyaAllah, macam mana panasnya. Yang kadang-kadang dalam Sahih Bukhari, Nabi kata, kadang-kadang kamu rasa panas. Ketika kamu hidup di dunia, kamu rasa panas. Panas kan? Kata Nabi SAW, pada waktu itu adalah hembusan daripada neraka jahanam. Hembusan. Neraka jahanam ni dia makan antara satu dengan lain. Neraka jahanam ni dia makan antara satu dengan lain. Makan, terlalu panas. Sampai dia minta izin kepada Allah SWT untuk dia bernafas. Maka dia pun bernafas. Kata Nabi, ketika dia bernafas, dia menghembuskan, kamu terasa di dunia dengan kepanasan ini. Perkara gaib tembus sampai kita. Maknanya neraka jahanam dah get ready, dah siap. Nauzubillah, dah siap. Hanya tunggu masa saja. Jadi itulah kita baca hadis ni, menunjukkan bukti Nabi sayang pada kita. Jangan beri salam dulu, minta dia dulu. Yang kedua, kata Nabi SAW, minta daripada perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Azab kubur. Kalau kita pergi ke kubur, kata Nabi SAW, kubur ni adalah riyadun min riyadil jannah, salah satu dari taman-taman syurga, ataupun hufratin, ataupun salah satu dari lubang-lubang neraka. Dua je. Kubur ada dua saja. Salah satu dari taman-taman syurga, atau salah satu daripada lubang-lubang neraka. Kalau siapa yang diazab, kata Nabi SAW, maka yang depannya yaumul mahsyar asyaddu minhu, lebih dahsyat lagi. Yaumul mahsyar lebih dahsyat berbanding dengan alam barzakh dalam kubur. Barang siapa yang diaisar, diringankan, dimudahkan, yang depan lebih mudah lagi, kata Nabi. Nabi SAW ketika lalu di atas dua kubur, satu kubur orang perempuan, satu kubur orang lelaki. Kerana kencing, lelaki kerana kencing, perempuan kerana namimah. Nabi ambil pelepah kurma, patah cacak kata ni, bukan nak tumbuhkan pokok,
Kalau nak tumbuhkan pokok, Nabi ambil benih anak kurma. Tapi Nabi nak hanya ambil pelepah kurma yang tak boleh tumbuh. Kata Nabi SAW bahawa azab ini akan diangkat, diringankan hanya selama mana pelepah tersebut masih basah saja. Kalau Nabi SAW setara Nabi, Rasul, boleh ringankan azab setara itu saja, bagaimana kita? Bagaimana nasib kita? Setentunya lah lebih dahsyat. Setara itu je Nabi boleh tolong. Rasulullah boleh tolong setara itu je. Tak boleh lebih, tak boleh sampai kiamat angkat azab, tak boleh. Nabi boleh tolong itu je. Sebab tu Nabi ajar minta ni dulu sebelum beri salam. Min azabil qabr. Ya Allah, betul-betul kita harapkan betul-betul. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada azab neraka jahannam. Aku mohon perlindungan daripada azab kubur. Aku mohon perlindungan daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Nabi Yusuf di penjara, orang saleh, seorang rasul yang baik, Allah takdirkan masuk penjara, fitnah. Dan Nabi ajar minta perlindungan daripada fitnah itu. Fitnah mati, apa benda fitnah mati? Menurut ulama, fitnah mati adalah soalan kubur. Fitnah mati adalah soalan kubur. Azab kubur, azab lah. Fitnah itu, soalan itu adalah fitnah mati. Soalan dalam kubur, soalan bocor tapi yang susah nak jawab. Nabi ajar. Yang keempat, Nabi ajar minta perlindungan daripada fitnah Dajjal. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berapa lama Dajjal muncul ke atas dunia? Dajjal muncul 40 hari saja. Pada hari yang pertama, kata Nabi, lamanya Dajjal seumpama 1 tahun. 1 hari dia keluar tu, kata Nabi, seumpama 1 tahun. Lamanya nak petang, lamanya nak zuhur. Azab fitnah daripada Dajjal sampai rasa 24 jam tu, kata Nabi, seumpama 1 tahun. Nabi ajar sebelum disalam minta perlindungan daripada Dajjal. Jangan salah Nabi lagi, siap dah package. Kita je malas nak tahu. 40 hari, 1 hari pertama seumpama 1 tahun. Hari kedua, kata Nabi SAW, seumpama 1 bulan. Hari yang ketiga seumpama 1 minggu. Hari yang seterusnya adalah seumpama hari-hari kamu. 40 hari saja. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, Dajjal boleh bergerak sebagaimana hembusan angin yang menggerakkan awan. Sok sana, sok sini, sok sana, sok sini. Nabi ajar kita, Nabi dah siapkan precaution, jaga-jaga, jaga-jaga. Barangkali kita jumpa 3, kita tak jumpa 4. Sebab barangkali orang tu mati dulu, Dajjal belum keluar. Barangkali ada orang jumpa 4 sekali. Tapi hari ini kita baru jumpa 3 darinya. Yang 3 darinya pasti. Pasti. Nabi ajar. Inilah bukti cinta Nabi pada kita. Minta ketika online. Online. Nak minta offline tu kemudian lepas solat tu. Yang ini lebih the most powerful. Minta ketika online sebelum beri salam. Fahamkan maksud saya? Jadi Nabi dah tunjukkan package minta perlindungan. Jadi saya harap siapa yang belum hafal, hafallah. Kalau lagu Piramli banyak boleh hafal. Oh Azizah boleh hafal.
Madu 3 boleh hafal, Semerah Padi boleh hafal. Doa 4 kerat, duduk 10 minit, hadam betul-betul. Yang ini Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari. Maknanya kita pegang doa ni, hujung Rasulullah, hujung tu Nabi ajar minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tanya Nabi SAW, ajarkan kepadaku, alimni ad-du'a fi shalah, ajarkan kepada aku doa dalam solat. Abu Bakar As-Siddiq tanya kepada Nabi. Abu Bakar tanya ni, sahabat terpulung, sahabat teragung, ajarkan kepada aku doa dalam solat. Maka Nabi pun ajar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, la yaghfiru dzunuba illa anta waghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya Allah, kita declare depan Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi dia, banyak dosa aku. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman yang banyak, kata dia. Kita buat maksiat, kita buat mungkar, kita terlambat solat, kita memberikan masa yang tak sesuai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faghfirli la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang dapat mengampunkan dosa-dosa melainkan Engkau, ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antat tawwabur rahim. Cuba kita renung-renung, Nabi ajar pada sahabat yang dijamin masuk syurga. Nabi ajar sahabat masuk syurga ni, masih cakap macam ni, masih doa kepada Allah macam ni dengan tawaduk, yang jamin masuk syurga. Yang kata Nabi SAW, pintu syurga ada 8. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ada tak seseorang yang akan dipanggil oleh semua pintu tersebut? Kata Nabi SAW, aku harap engkau lah orang yang akan dipanggil ke semua 8 pintu syurga. Nabi beritahu Abu Bakar As-Siddiq ni, 8 pintu syurga panggil dia, berebut nak panggil dia masuk dalam syurga. Subhanallah. Tapi Nabi ajar macam ni dalam solat, masih mengaku banyak dosa walaupun jaminan masuk syurga. Ya Allah, kerdil begitu. Rasa kita, ya Allah, jawabnya. Kalau kita dengan sahabat pun jauh, kalau kita dengan sahabat pun jauh, apatah lagi kita dengan Nabi SAW. Jadi ini doa yang saya nak cadangkan tuan-tuan, puan-puan hafal. Kalau lagu Siti Nurhaliza boleh hafal, takkan dia tak boleh hafal. Ni yang nak selamatkan kita di Yaumul Mahsyar. Nabi ajar pakej solat, ada pakej taubat. Dalam solat ada pakej taubat. Bukan hanya solat taubat, dalam solat ada pakej taubat. Orang tak nampak dalam solat ada pakej taubat, nak minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. So bila Nabi ajar kepada Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dijamin masuk syurga, orang yang dijamin masuk syurga, bermakna kita adalah nobody. Kita ni bukan siapa pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa pun kita. Tak kira kita siapa, raja ke, menteri ke, tak ada siapa pun kita. Kita tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi ajar kepada orang yang dijamin masuk syurga. Sifat solat seterusnya adalah bab menggerakkan jari. Bila nak gerak jari?
Kata Imam Abu Hanifah, menggerakkan jari ketika kalimat La ilaha illallah. Gerak jari ketika kalimat La ilaha illallah. Gerak jari. Kata Malik, Imam Malik, menggerakkan jari dari mula tasyahud sampai habis tasyahud. Gerak jari. Kata Imam Syafi'i, gerakkan jari ketika kalimat illallah. Gerak jari. Kata Imam Hambali, setiap kalimat Allah, gerakkan jari. At-tahiyyatu lillah, gerak jari. Allahumma salli ala Muhammad, gerak jari. Setiap kalimat Allah, kata Imam Ahmad, gerak jari. Satu lagi pendapat dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW tunjuk jari telunjuknya ke arah kiblat, tapi tak gerak jari. Tak gerak jari. Oh, macam-macam besi ada. Jadi kata, kalau kita tengok orang yang gerak jari, kita pun kata Wahabi tu. Apa benda Wahabi tu? Imam Malik Wahabi tu. Imam Malik kata gerak jari secara sederhana dari mula tasyahud sampai habis. Itu versi Imam Malik. Jadi kalau Wahabi, Imam Malik Wahabi, tak betul sebenarnya tuduhan tu. Tak betul. Mesti berdasarkan kepada fakta. Apa hujah dia? Imam Malik hujah dia sebab Nabi SAW dan pada hadis tersebut yuharikuha, menggunakan fi'il mudhari, menggerakkannya. Menggerakkan itu menunjukkan istimrar, sentiasa gerak. Itu hujah Imam Malik. Gerak secara sederhana. Gini ya, ujung jari, gerak. Ini mesti Imam Malik. Gerak. Ini mesti Imam Malik gerak je. Ada satu versi dia tunjuk. Betul tak sebenarnya lah. Masing-masing lah. Cuma saya nak tunjukkan kadang-kadang tomahan tu tak betul. Tak betul. Sebab tepuk air atas dulang kena kepada salah seorang ulama muktabar. Tak betul. Takkan kita nak kata Imam Malik tak betul. Siapa kita? Ujung jari dia je. Ilmu kita dengan Imam Malik. Kau tak kata Imam Syafi'i belajar dia 16 tahun. Imam Syafi'i belajar dengan berguru dengan Imam Malik 16 tahun. Kecil ke? Saya dapat ijazah sarjana muda 4 tahun je. Oh, sarjana muda. Imam Malik belajar 16 tahun. Imam Syafi'i belajar dengan dia. Ijazah apa panggil tu? Sarjana tua. Berapa gig pendrive nak kena bawa tu? Banyaklah ilmu dia kan. Imam Malik, dia habis berguru kerana Imam Malik mati. Ya Allah, kita belum tahu mati dah pindah tempat dah. Tadi macam tak betul dia tempat-tempat. Kadang-kadang bersih kita tak sama. Kadang-kadang saya memberikan persepsi satu pandangan berdasarkan kepada manhaj orang-orang hadis. Orang hadis. Kadang-kadang ada orang memberikan satu pendapat berdasarkan kepada manhaj orang-orang tarikat, tak sama. Kadang-kadang satu pendapat diberikan kepada manhaj orang-orang sufi, juga tidak sama. Contohnya bab istibrak, kencing, kena berdehem. Berdehem. Ada sebagian daripada pendapat ulama kata berdehem istibrak tu. Berdehem. Ada sebagian daripada ulama sebagaimana manhaj orang hadis, dia kata itu bukan berdehem. Pasal tak pernah dengar Nabi berdehem ketika Nabi buang air. Anas bin Malik selalu bawakan batu untuk Nabi istinja, tapi dia tak pernah dengar Nabi berdehem. Dia kata itu bukan berdehem. Istibrak tu maknanya jauhkan najis daripada pakaian dan juga anggota badan. Itu maksud dia. Masing-masing lah. Bersih mana dia nak pakai, kayu ukur mana dia nak pakai. Memanglah benda ni popular, orang kata berdehem. Tapi orang ada yang tak nak pakai kayu ukur tu, bukan berdehem. Masing-masing lah. Wallahualam. Baik, nantinya ada beberapa versi angkat jari ketika jari itu bergerak, ada yang tidak bergerak, dan juga ada yang bergerak sampai ke habis tasyahud. Contohnya dia nak doa, innaka hamidum majid, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Tanda dengan doa, gerak dengan tanda maksud doa. Baik, sifat solat bahawa Nabi SAW dia beri salam
Sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, sehingga nampak putih pipi Nabi. Maknanya Nabi beri salam sampai habis, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sampai nampak putih. Tak adalah macam orang sakit gigi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sampai nampak putih. Maknanya sahabat di belakang nampak putih pipi. Assalamualaikum warahmatullahi, sampai nampak putih pipi kiri kanan Nabi nampak. Maknanya sampai ke kita nampak ni bahu kita. Ada lagi satu versi bahawa Nabi SAW sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW memerintahkan tetap tangan di atas perut, tetap. Jadi bermakna ketika tasyahud akhir, Assalamualaikum warahmatullahi, jari telunjuk tetap. Sebab Nabi kata tetap di atas perut. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru habis pakai solat. Sebab Nabi kata tetap, tetap tangan kamu di atas perut, tetap, maknanya tidak bergerak. Memerintahkan supaya kedua belah tangan tetap berada di atas perut ketika memberi salam. Riwayat pada Imam Muslim dan Syafi'i juga setuju bahawa hendaklah kekal kedudukan tangan sampai beri salam. Baik, kemudian bila beri salam ni ada orang Assalamualaikum warahmatullahi, angguk Assalamualaikum warahmatullahi. Apa tu? Sekejap tak, sekejap ya, sekejap tak, sekejap ya tak? Ada ke? Assalamualaikum warahmatullahi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Sekejap tak, sekejap ya. Ada ke? Tak ada tu yang ngangguk tengah-tengah tu. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tanpa mengangguk. Tak perlu, tak ada. Tak ada yang Nabi mengangguk tu. Nak tunjukkan sempadan dia. Sempadan, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada. Itu sempadan buat sendiri je tu. Tak ada dalil. Syafi'i pun tak cakap. Dan tak ada hadis yang Nabi menganggukkan antara dua salam. Baik, tentang kedudukan seterusnya menyapu muka lepas beri salam. Ini pun memang ramailah yang menjadi amalan dalam masyarakat. Cuma satu ketika Nabi SAW ni dia solat, muka dia tu berpasir. Habis solat dan sahabat tengok muka Nabi tu berpasir. Pasir. Sebab lantai Masjid Nabawi berpasir. Berpasir. Jadi bila muka Nabi penuh dengan pasir, menunjukkan Nabi tidak menyapu mukanya selepas beri salam. Setentunya lah bila habis salam, Nabi sapu muka, pasir tu dah tak ada. Tapi bila pasir tu masih banyak ada muka Nabi, menurut ulama, dalil bagi Nabi tidak menyapu muka selepas beri salam. Baik, ada tak hadis? Ini kita tengok hadis. Ada tak hadis tentang sapu muka lepas beri salam? Jawapan dia ada. Ada hadis berkaitan dengan sapu muka lepas beri salam. Walau bagaimanapun hadis tersebut dhaif, lemah. Dan Imam Syafi'i pun tak ada bahas tentang kedudukan sapu kepala. Imam Syafi'i pun tidak bahas tentang kedudukan sapu kepala. Baik, ini kesilapan biasa dalam solat. Pertama, saf yang renggang tidak rapat dan lurus ketika solat berjemaah. Ketika solat, kaki hendaklah dihadapkan ke arah kiblat. Kaki arah kiblat. Kiblat. Jangan hadapkan ke arah lautan Hindi ataupun Ukraine. Ini menghadap Ukraine ni. Menghadap kiblat. Kiblat. Ini baru menghadap kiblat. Badan menghadap kiblat, kaki menghadap Ukraine. Tak boleh. Semua kaki dan juga badan kita menghadap ke arah kiblat. Sebab bila kita masuk dalam saf, boleh tunjuk dua contoh. Siapa-siapa yang boleh buat demonstrasi? Dua orang. Boleh? Lagi siji. Seorang-seorang. Tunjuk kepada orang.
Okay. Baik, ni bila kita meluruskan kaki ke arah kiblat, maka boleh hafal. Hafal. Bau bertemu bau, kaki bertemu kaki. Ini sunnah. Yalsaq ka'bain. Sahabat kata kami saling bertemu kaki sampai bertemu dengan buku lali. Sampai bertemu dengan buku lali. Dan bahu kami bertemu antara satu dengan lain. Bertemu. Okey. Cuba seandainya menghadap ke Ukraine kaki. Cuba angkat kaki menghadap ke Ukraine. Okey. Boleh tak bertemu? Tak boleh kan bertemu? Sebab itu kaki kena hadap ke arah kiblat. Barulah boleh bertemu bahu, kaki bertemu kaki. Nabi ketika mana dalam solat jemaah nak takbir, kan ada yukabbir daripada hadis tu. Hampir nak takbir, Nabi berhenti. Satu orang Nabi nampak dadanya ke depan. Dadanya ke depan. Nabi berhenti nak takbir. Kecil ke besar kes tu? Kecil ke? Besar kes tu. Sampai Nabi berhenti takbir. Kalau kecil punya hal, Nabi proceed je lah. Tapi kerana besar isu tu, Nabi berhenti takbir. Fa inna tasfiyatis sufuf, dapatkan soft. Aw la yukhallifanna Allah baina qulubikum, ataupun Allah akan memecah belahkan hati-hati kamu. Maknanya persengketaan kita, perbalahan ummah masyarakat bermula daripada solat yang tidak betul. Ini kena beritahu ni dengan wakil rakyat ke, dengan siapa-siapa ke, nak satukan ummah bermula dengan solat betul. Jangan cerita perpaduan Melayu dulu sampai solat tak betul. Sebab Nabi yang sebut la yukhallifanna Allah baina qulubikum, nescaya Allah akan memecah belahkan hati kamu. Nabi menggunakan nama Allah, pecah belahkan hati kamu. Maknanya kena betulkan solat. Baru kita orang Melayu boleh form, boleh sepatu. Kalau tak boleh nak belaga baru, jangan payah ceritalah nak bersatu. Sebab masing-masing jaga teritori masing-masing. Permusuhan daripada luar sampai dalam, solat tak boleh lapan. Maka kerana itu bentuk jamaah, kita sayangkan ummah, saya sayangkan masyarakat Melayu. Nak bersatu, start daripada solat. Nabi ajar macam ni. Dan satu lagi Nabi pesan, fa inna tasfiyatis sufuf min tamami solat. Sesungguhnya merapatkan saf adalah kesempurnaan solat. Sempurna solat bermula dengan saf yang betul. Yang ini banyak orang hentam kromo, hentam ajalah asal berdiri sudah. Tak boleh. Ini kaedah Nabi dah tunjukkan. Dan sahabat semua perform buat macam tu. Walaupun Masjid Nabawi lantai pasir, kata sahabat, dia kata bahawa kami saf kami bil qadah, macam anak panah yang diatur. Tak ada garisan, tapi macam anak panah. Kita saf dah siap pun tak boleh lurus dan rapat. Terima kasih kepada model-model. Saf dah ada pun tak boleh lurus dan rapat. So apa kena kita ni? Tak cukup makan ke? Apa kena kita? Kita tak sayang ke kepada bangsa kita? Kita kena sayang kepada bangsa bersatu, bukan bangsa-bangsa bersatu. Kita kena satukan ummah melalui daripada solat, supaya dengan cita-cita kita itu menambahkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kuat iltizam kita supaya ummah bersatu, bangsa kita bersatu, mula dengan solat. Masya Allah. Tapi hari ini pergi mana masjid? Mana-mana masjid. Masjid buat 10 juta, 20 juta, tengok soft. Sebab itulah punca di situ sadaqah Rasulullah SAW. Benar kata Nabi, hari ini orang Melayu berpecah. Betul lah. Nabi dah beritahu. Salah siapa? Salah kita. Kita yang tak nak buat. Kemudian tidak mengambil peluang pada saf yang pertama. Sebaik-baik saf bagi orang lelaki adalah saf yang pertama. Sebaik-baik saf yang pertama. Seburuk-buruk saf bagi orang lelaki adalah saf yang terakhir.
Siapa yang suka-suka nak soft yang terakhir itu, kata Nabi, itulah soft yang paling terburuk. Nak pilih yang mana satu? Nak pilih khair ataupun syar soft? Seburuk-buruk soft yang di belakang, sebaik-baik soft yang di hadapan. Soft yang di depan yang paling Nabi SAW sebut yang lebih afdal dari soft yang sebelah kanan. Soft pertama yang sebelah kanan. Kalau nak berebut tu yang ambil yang pos sebelah kanan. Tapi jangan sampai ke luar pagar pula. Ustaz kata habis hari ni Jumaat semua sampai punya satu soft sampai hujung sana. Mana ni? Imam tengok sebelah kiri dah ada. Semua sebelah kanan sampai sana hujung rumah. Jangan buat macam tu. Maknanya nak dapat afdal, tengok ada kosong kanan, rebut. Kalau kamu tahu, kata Nabi SAW, kelebihan solat di saf yang pertama, nescaya kamu mengundi untuknya. Undi. Tadi kamu solat zuhur subuh kau kan, kali ni aku pula nak solat zuhur. Undi. Kalau kamu tahu, tapi Nabi tak sebut reward ganjarannya. Kalau rewardnya nampak, kereta Viva sebiji, berebut orang Viva sebiji, padahal Viva je. Kiri kosong, jangan buat hal kiri kosong banyak. Maknanya kalau dah kanan penuh tu ambillah yang kiri, tetap dapat fadilah soft yang pertama. Baik, kemudian lambat takbiratul ihram bersama dengan imam. Imam dah takbir, makmum masih lagi belum takbir. Handphone, tengok jam lagi. Imam dah takbir ni, sampai imam dah baca Fatihah, tak takbir. Banyak tak pernah tengok orang macam ni? Ini kesilapan dalam solat berjemaah. Sebab fadilat dia, pahala dia semakin kurang. Al-imam liyuktam, kata Nabi. Imam dijadikan untuk diikuti. Ikut, takbir. Allahu Akbar, dengar habis dah bar, maka kita pun makmum Allahu Akbar. Apa nak tunggu lagi? Ada orang kadang imam dah Allahu Akbar, kurang segera binas, malikin nas, apa benda lagi tu? Baca tu adakah fardu tu? Solat tu fardu, bertembung ikut fardu. Sebab tu menurut ulama, ketika iqamah orang solat sunat, sedang iqamah, tiba-tiba ada orang solat sunat, ada sebahagian daripada ulama kata auto delete, batal ketika itu juga. Sebab bertembung fardu, batal. Ada pendapat, ada sebahagian pendapat kata masih lagi, selagi mana belum takbiratul ihram. Imam Malik kata boleh lagi, tapi dengan syarat tak terlepas takbiratul ihram bersama imam. Masih lagi tu, kena jaga-jaga. Ada orang ke dah hentam je solat tahiyatul masjid dan dah takbiratul ihram, kena berhenti ketika itu. Sebab menurut ulama batal ketika itu, batal. Maknanya tak sah lepas pada itu. Seterusnya berlari bergegas masuk ke dalam saf ketika masbuk. Pecah dinding tu. Tengok imam dah solat, berlari, bekas tapak tangan dia dekat cermin. Tadi dia pakai lumpur, dia ingat pintu punya cermin. Berlari. Nabi sebut tentang kedudukan bila kamu dengar azan, bila dengar iqamah, alaikumus sakinah, bis sakinah wal waqar. Hendaklah kamu tenang berjalan. Tenang, macam biasa. Apa yang kamu dapat, solat. Apa yang kamu luput, kamu habiskan. Jadi sunnah ketika orang solat bukan berlari, sunnah berjalan. Sunnah tu, walaupun nampak dua perbuatan, mana satu sunnah? Nabi ajar berjalan, bukan berlari. Apa yang dapat-dapat lah. Barangkali tadi bila nak solat kita sakit perut, nak buang air, terkentut, maka ambil wudu baru. Tak perlu nak berlari. Ini sunnah. Antara dua, bergegas ke berjalan? Jawapan yang sunnah berjalan, bukan bergegas. Yang terakhir, masbuk mufarakah sebelum imam selesai beri salam. Habiskan dulu. Kalau bagi orang masbuk, habis imam beri salam, baru kita bangun.
Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, wa makatha qalila, berhenti seketika. Habis dah dengar ni, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, salam kanan, salam kiri. Kata Imam Syafi'i, wa makatha qalila, diam seketika baru bangun. Sebab Imam Syafi'i kata diam seketika adalah untuk ihtiyat, jaga-jaga betul-betul imam dah habis beri salam. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab, barang siapa yang bangun mufaraqah daripada imam ketika belum imam habis salam yang kedua, sedang salam yang kedua, ketika itu batal solat. Batal solat. Imam beri salam kedua, sedang salam kedua, berdiri. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muhadzab, batal solatnya. Sebab dia bangun bukan pada tempatnya. Bukan tempat dia. Dia mesti ada pintu keluar, pintu dia. Jangan keluar ikut tingkap, keluar ikut pintu dia. Habis beri salam baru bangun. Ini paling banyak orang buat. Orang yang masbuk, dia bangun dulu sebelum habis. Ini kesalahan yang paling banyak. Baik, yang belakang ni adalah tahqiq wa takhrij. Belakang saya bawakan tentang dalil penguat tentang sesuatu hadis tersebut. Saya letakkan pada bahagian belakang. Baik, saya bacakan soalan-soalan. Kalau boleh jawab soalan. Ustaz, boleh tak kita soalan tempat tiba-tiba kain aduh, ni tulisan doktor ke apa? Ini kan kalau saya baca ikut Sudin Arab, kalau baca ikut cara Ramli tak ada bunyi. Mana saya nak baca? Tak faham tulisan. Waktu solat boleh kita ketawa, sambil ketawa. Baik. Yang ni saya faham. Boleh tak waktu solat kita ketawa? Bercakap dengan tak sengaja tak batal solat. Contohlah, bercakap saya tak sengaja. Tetapi kalau ketawa batal solat. Ijma' batal solat ketika ketawa. Sebab menurut ulama, kerana istihza, mempersenda syariat. Syariat, ibadah dengan buat ketawa, mempersenda, istihza. Tak boleh istihza, mempersenda, tak boleh. Dalam solat boleh ketawa. Nabi SAW, sahabat lalu belakang, Nabi sedang solat, Nabi nangis. Kata sahabat, aku dengar Nabi SAW nangis seumpama air yang mendidih, teresak-esak. Nabi solat dalam keadaan teresak-esak, menangis. Kita solat ketawa. Solat tak boleh ketawa. Kalau ketawa, batal solat. Ijma' batal solat. Boleh tak waktu solat kita pakai cincin? Waktu solat kita pakai cincin. Cincin apa ni? Kalau orang perempuan solat pakai cincin emas, tak apa. Kalau orang lelaki pakai cincin perak, swasta ke, tak apa. Solat ke, habis solat, sebelum solat ke, dalam solat, tiada masalah pakai cincin dalam solat. Termasuklah nak pakai jam ke, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan mempersempitkan fiqah kita. Jadi sempit dah, buka. Kalau pakai cincin emas, buka, letak ke depan. Pencuri kata Alhamdulillah. Orang betul orang ni. Termasuklah kalau kita ada beg duit. Beg duit, simpan je lah beg duit. Ada orang letak beg duit kat luar, letak beg duit tempat dia depan. Orang nampak Alhamdulillah, kembung je nampak ni. Tak payahlah nak keluarkan beg duit. Sebab apa orang kata? Sebab takut belum sama. Sebab takut tu wallet belum kena sama. Betul ke? Janganlah sempit sangat fiqah. Sebab itulah kita kena ikut kaedah bersih yang betul.
membahaskan sesuatu ilmu. Menurut Imam Syafi'i, sama ni bukan ketentuan orang Islam buat. Sama ni boleh dilakukan oleh semua orang. Kafir ke boleh sama. Sembelih, of course, mesti orang Islam. Sembelih, mesti orang Islam. Sama, siapa-siapa boleh sama. Orang New Zealand nak sama, sila. Tak masalah. Kesalahan ke orang New Zealand nak sama? Kita tak boleh pakai? Tak ada masalah. Sembelih mesti orang Islam. Sama, siapa-siapa boleh buat. Jangan sempit fiqah kita tu sampai jadi kena keluarkan duit. Pasal pula macam tu. Masya Allah. Seterusnya, boleh tak kita, masih boleh ke tidak, boleh ke tidak ni, kita jatuhkan sejadah. Apa sah pula jatuhkan sejadah ni? Boleh tak kalau duit kita jatuh atas sejadah, lepas tu kita ambil? Kalau yang jatuh tu RM1 dia je. Kalau yang jatuh RM50 tu ambil lah. Nabi SAW ketika dia solat, sahabat-sahabat tunggu Nabi, tunggu, maka Nabi pun keluar daripada rumah. Nabi menggendong Umamah binti Zainab, gendong kat belakang. Keluar pada rumah ni, Zainab, Umamah duduk kat belakang. Maka Bilal pun iqamah. Lepas iqamah, Nabi pergi ke depan jadi imam, Umamah di belakang, kat belakang. Maka Nabi pun salat, Allahu Akbar. Sedang Umamah peluk Nabi. Umamah masih baik, masih kanak-kanak, peluk Nabi. Bila Nabi nak rokok dan sujud, Nabi ambil Umamah letak sebelah. Ketika itu perawi khilaf sama ada solat zuhur ataupun solat asar. Habis saja Nabi sujud, Nabi nak bangun, Nabi ambil Umamah letak tangan dia. Subhanallah. Sampai macam tu Nabi jadi imam solat berjemaah. So kalau kita kata bergerak tu batal, tu Nabi bergerak. Nabi bergerak tak makan? Cucu dia gerak. 4 kali pergerakan Nabi angkat Umamah sampai habis. Dia nak tunjukkan cinta Nabi kepada seorang cucu. Orang selalu cerita Sayyidina Hasan Husin aja yang Nabi dukung, seolah-olah Nabi ni pilih kasih datuknya. Jadi datuk pilih kasih. Saya nak buat cerita Nabi dukung anak Zainab pula, bukan anak Fatimah, supaya nak tunjukkan Nabi ni jadi datuk yang adil kepada semua cucu dia, sayang. Jadi nak tunjukkan tu lah tadi. Tengoklah, kalau yang jatuh tu seposin dia lah, seposin. Apa hukumnya batalkan solat banyak 3 kali? Apa hukumnya batalkan solat banyak 3 kali? Tak, saya pun tak tahu benda tu. Apa kena nak batalkan solat ni? Masa takbir. Yelah, kenapa nak batalkan solat ketika takbir tu? Niat tak lekat. Pakai selotip je lah, tak lekat. Tadi saya dah bahas ada banyak bersiniat. Bersiniat banyak. Kalau dia sukar sangat sampai dah imam baca Fatihah, tak boleh lagi masuk solat, kan ada pilihan yang kedua. Pilihan kedua masih ada. Standby dulu niat takbir, selesai. Sambil-sambil tu praktis masukkan niat ketika takbir tu ihram. Kalau tak ada keperluan, haram batalkan solat. Tiada keperluan, tiada asbab, tiada sebab, dalil syariat, kentut ke, nak terberak ke, tak boleh batalkan solat. Tidak boleh. Tidak boleh sesuka hati berhenti solat, tak boleh. Mesti dengan ada sesuatu dalil yang menunjukkan boleh berhenti solat. Contoh sedang solat, tiba-tiba teringat, aku tadi belum ambil wudu, boleh keluar. Sedang solat tiba-tiba kentut, boleh keluar. Dan ketika solat berjemaah, boleh melintas depan orang. Ketika nak keluar boleh lintas, tak apa. Tapi dengan syarat solat berjemaah.
Kalau solat seorang-seorang, tidak boleh. Lintas depan orang, tidak boleh. Haram hukumnya. Solat berjemaah, kerana sutra makmum adalah imam. Imamlah sutra bagi semua makmum. Maknanya kalau batal, keluar selalu. Tak apalah, langkah depan-depan orang, ambil wuduk, maka masuk balik dalam soft. Tapi kalau tak ada sebab, tidak boleh membatalkan solat. Tak ada sebab. Itu istihza, main-main. Tak boleh. Takkanlah dah umur 30 pun masih tak lekat-lekat lagi. Aduh, teruknya nak sampai umur berapa jadi lekat. Patut-patutlah. Kalau umur 9 tahun patutlah. Terbatal 3 kali tu maksudnya. Kalau terbatal, tak ada masalah. Sekejap solat nak terberak, pergi berak. Sekejap solat nak terkencing, pergi kencing. Solat nak kentut. Tak ada masalah. Ada sebab. Ada sebab. Tak apa. Tapi tak ada sebab, suka-suka, haram hukum ni. Istihza, mempersenda, tak boleh. Sebab solat ni besar. Tiang agama, tak boleh suka-suka. Seterusnya, apakah hukum kalau kita lalu depan orang solat? Ketika orang solat, haram hukumnya. Nabi SAW sebut, kalau kamu tahu dosanya, setentunya lah kamu sanggup untuk menunggu selama 40. Jadi Nabi tak sebut 40 apa? 40 hari, 40 bulan, ataupun 40 tahun. Tetapi menurut ulama, bahawa maksud tersebut adalah 40 hari, 40 musim. 40 musim adalah melambangkan 40 tahun. Kalau kamu tahu dosanya, setentunya lah kamu akan sanggup tunggu selama 40 tahun. 40 tahun tunggu je. Tapi bagaimana? Daripada melangkah melintas depan orang solat, jangan. Dan orang yang nak solat secara sendirian, solat tahiyatul masjid ke, solat ba'diyah ke, solat qabliyah ke, juga kena ambil pendekatan jangan solat tempat laluan orang. Dah tahulah pintu kat situ, sengaja je solat kat situ. Berantaulah orang sampai keluar tu. Sesuailah. Sebab itulah Nabi SAW ajar, bila nak solat mesti ambil sutrah. Sutrah, penghalang. Sutrah ni macam-macam. Bawa beg depan, letak. Ambil rihal, letak ke depan. Sutrah. Ambil apa lagi? Tong duit, letak ke depan. Sutrah. Ataupun solat paling dekat dengan dinding. Sutrah. Mudahkan untuk orang lalu lalang. Jangan susahkan orang. Walaupun memang kita nak solat, nak ibadat, tapi jangan sampai ganggu orang, mengundang orang untuk buat dosa. Jangan. So bila kita solat dalam posisi betul, tiba-tiba orang nak menyeberang, melintas, maka kata Nabi, tahan. Jangan kasih dia seberang. Tahan, sunnah, tahan orang tu. Angkat tangan letak. Kalau dia degil juga, kata Nabi, tolak dia. Lepas kena tolak, kita pula kena tumbuk. Nyesal aku dah ditolak. Tebam di mata. Nabi ajar tolak. Tolak orang yang nak lintas. Tahan. Nak lintas juga, tolak. Jadi janganlah kita melangkah ataupun melintas depan orang solat. Buat apa dah? Laju ni. Laju. Semasa mengerjakan haji, haji pula dah ni. Kita disuruh mengambil wuduk sekadar yang wajib saja kerana kekurangan air. Jika kita pulang ke tanah air, banyak air. Air mencukupi, bolehkah mengambil wuduk sekadar yang wajib? Boleh tak ambil wuduk sekadar yang wajib? Boleh. Nak basuh muka aja, nak basuh tangan, nak sapu kepala, cuci kaki, boleh. Sahlah solat, sahlah wuduk, tak ada masalah. Cuma tadi saya kata, bawa lori 20 tan, bawalah muatan 20 tan. Kenapa tak nak berkomo-komo? Kenapa tak nak siwak? Kenapa tak nak masukkan air ke dalam hidung? Kerja senang. Bukan macam kerja kontrak. Kalau kerja kontrak tu ialah berjemur. Ini kerja senang, tempat ambil wuduk yang tak kena panas, kita buat. Tapi kalau orang tak nak buat, sah wuduk, sah solat, tiada masalah.
Waktu sesuai dan yang dibolehkan untuk solat sunat fajar, Isra' dan Duha. Solat sunat fajar. Ada khilaf di kalangan ulama tentang kedudukan solat sunat fajar. Satu dipanggil solat sunat fajar, bermakna sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh, Nabi SAW solat sunat fajar, bukan solat qabliyah subuh, solat sunat fajar